Arab min syarri maqtar. Tanda keburukan tu. Dia apa? Jadi menyebab apa? Ramai yang tak kahwin. Itulah kalau kan, sebab dia orang kalau kahwin, kadang-kadang tengok pengantin lelaki dia pun tak pergi kan. Dia berminat dengan pakai kot semua kan. Nah, tapi apa? Upau sudah kepala. Baru je pengantin. Kepala upau sudah. Kita kalau upau ni apa? Nak bercucu sudah kan. Dia baru dah jadi suami. Sebab apa? Kena kumpul duit dulu. Sebab tu pesan sudah satu. Sayyidina Umar, la taghalu bis sadaq. Okey. Sebab tu khairun nisa'i, sebaik-baik perempuan siapa? Khairun nisa', sebaik perempuan apa? Aisaruha mahran, yang paling mudah maharnya. Yang paling mudah maharnya. Khairun nisa', yang paling sebaik perempuan apa? Sebaik-baik perempuan khairun nisa' aisaruha mahran. Okey. Wa syar'an, dan segi syarak. Ismul mali, nama bagi harta. Wajibun, wajib. Okey. Ismul mali. Sekejap. Ada alif lam tahu pada al-wajib tu? Ismul mali wajib. Okey. 5 lain. Okey. Okey, boleh perhatian okey. Naskah Ustaz, ismul mali wajibun. Kamu ismun lil mali. Okey. Bidu alif lam. Okey. Ismun limalil wajibin. Baca begitu. Ismun, nama, limalil wajibin, bagi harta yang wajib. Ismun limalin, bagi harta wajibin, wajib. Alar rajuli, di atas lelaki, suami apa? Binikahin, dengan pernikahan. Satu, nikah, wajib bayar mahar. Okey. Binikahin dengan perkara awwat'i syubhatin. Awwat'i syubhah, ataupun persetubuhan syubhah. Contoh, suami isteri kahwin setelah dapat anak 2 orang baru sedar rupanya mereka saudara susuan. Sedangkan telah berlaku apa? Persetubuhan. Ini persetubuhan kita sebut apa? Persetubuhan syubhah. Jadi tetap wajib bayar mahar. Biarpun hakikatnya perkahwinan tadi tidak sah, tapi dimaafkan. Sebab apa? Sebab mereka tak tahu. Setelah dapat 2 anak sudah, tiba-tiba datang perempuan, lah, dua-dua kamu waktu kecil dulu, aku yang susu kamu 2 ni. Kamu aku susu, isteri kamu pun aku susu. Jadi secara otomatik apa? Terfasaklah perkahwinan mereka. Tapi mahar tetap sabit. Nasab sabit. Faraid sabit. Sebab itu wat'u syubhah. Au wat'i syubhatin, ataupun persetubuhan syubhah. Au mautin, ataupun mati. Selepas akad nikah mati, tetap wajib bayar mahar. Biarpun belum bersama. Mahar tu wajib kan. Jadi kalau isteri setuju tak payah bayar mahar tu, dia nak bayar apa? Okey, dia balik mahar misal. Mahar misal. Contohnya, okey, kahwin, tak payahlah bayar mahar. Ya, aku terima nikahnya sudah. Mahar tak sebut pun sebab isteri kita tak payah bayar mahar.
Tapi tetap wajib bayar mahar. Sebab Allah sebut wa atun nisa'i sadaqatihinna nihlah, wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Sebab Allah wajibkan. Allah wajibkan beri isteri mahar. Tiba-tiba isteri kata tak payah. Jadi akad nikah aku terima nikahnya saja, tak sebut mahar. Sah perkahwinan. Sah perkahwinan. Tapi balik apa? Dia akan balik kepada mahar misal. Tengok kakak perempuan tadi berapa maharnya. Contoh maharnya 300. 300 lah kita bayar pada dia. Faham tak? Okey, 300. Sebab apa? Ini sehinggakan isteri pun tidak berhak untuk menggugurkannya. Sebab Allah yang wajibkan. Tapi kalau dia redha selepas tu tak apa. Okey. Fa in tibna lakum an shay'in minhu. Fa in tibna, kalau mereka dengan sukarela senang hati. Okey. Tibna lakum, serahkan kepada kamu an shay'in minhu, pada sesuatunya. Halalkan. Yalah, aku redha lah semua. Okey, tak apa, tak ada masalah. Tapi selepas apa? Selepas disebut maharnya. Wa yustahabbu, dan disunatkan tasmiyatul mahri fi aqdin nikah, dan disunatkan maksudnya tak wajib sebut. Wa yustahabbu, disunatkan tasmiyatul mahri, disebut mahar fi aqdin nikah, pada akad nikah. Okey. Makna sunat kita sebut, aku kahwinkan engkau dengan mahar sebanyak RM5. Sunat sebut. Macam tu kan? Sunat sebut RM5. Okey. Jadi satu lagi masalah. Ingat kalau orang tanya masalah ni, kadang-kadang kita selain pada mahar kita ada apa? Kita ada hantaran. Hantaran ada tak Islam? Ada. Hantaran ada dalam Islam. Jangan kita tak ada hantaran dalam Islam ya. Okey. Okey, jangan kita tak ada. Hantaran ada dalam Islam. Jadi ingat, sebab Allah sebut nanti dalam Bulughul Maram kita jumpa ayyumum ra'atin nakahat ala sadaqin aw hibatin aw iddatin. Itu. Jadi sekarang hantaran dihantar bila? Waktu tempoh pertunangan. Contoh ya, pihak suami, bakal suami ya, waktu pertunangan dia hantar hantaran apa? Okey, serba satu. Apa serba satu? Rantai, gelang, cincin, kasut, sarung, baju kurung, pulut kuning, peniaram. Peniaram, okey, semua. Jadi sekarang hantaran tu, hukum hantaran ni dikira hadiah atau dikira mahar? Hadiah. Kau bukan mazhab Syafi'i. Okey, mazhab Abu Hanifah dia hukum itu sebagai hadiah. Okey, apa hadiah? Makna apa? Tak boleh ambil balik. Okey, al-aidu fi hibatihi kal kalbu yaqi'u thumma ya'udu ila qai'ihi. Orang yang ambil balik hadiahnya bagaikan seekor anjing. Dia muntah, kemudian dia balik, dia jilat balik muntah dia. Okey. Tapi mazhab Syafi'i tak. Mazhab kita ya, kita bukan mazhab kita ni. Mazhab kita dia kira sebagai apa? Hukum mahar. Sebab habis at-tabi'u tabi', yang mengikut. Sebab apa? Sebab ikut hukum mahar. Sebab dia muqaddimah sebelum dibagi mahar. Kita namakan hantaran. Jadi sekiranya tiba-tiba waktu hantar hadiah tadi, tiba-tiba tak jadi kahwin. Tak jadi kahwin. Dalam mazhab kita wajib dipulangkan balik semua hantaran tadi. Faham tak? Apabila tak jadi kahwin, sebab apa? Sebab seperti mahar tidak berlaku, begitulah hantaran tadi tak berlaku. Wajib dipulangkan balik. Sehingga kan makanan yang dimakan, peniaram berapa biji? 700 biji. Dibayar balik. Kalau telah makan, bayar balik harga dia. Fa in kana mustahlakan fa biqimati. Pulangkan balik bayaran dia. Sebiji peniaram berapa?
2 biji RM1. 700 biji RM350. Nah, bayar balik. Ini peniaran yang kami makan hari itu. Okey, boleh. Okey, ini mazhab Syafi'i. Mazhab kita. Makna apa? Dia kena pulangkan balik hantaran tadi. Tapi kalau mazhab Imam Malik rahimahullah, dia tengok, kalau sekiranya pihak lelaki yang putuskan pertunangan tadi batalkan perkahwinan tadi, lesap. Dia kata apa? Mereka kena tanggung dia. Makna hantaran tadi tetap menjadi milik pihak perempuan. Tapi kalau pihak perempuan yang batalkan perkahwinan, apa? Pihak perempuan, pihak lelaki berhak ambil balik. Deposit. Ini pendapat Imam Malik. Sebab Ustaz tahu ni, okey, ingat di Jordan dia pegang ni pendapat Imam Malik ni. Sebab dia kata kalaunya perkahwinan tadi terbatal dengan sebab pihak lelaki, maka hantaran hadiah yang diberikan tidak perlu dipulangkan. Tapi kalau sebab pihak perempuan, kena pulangkan. Okey, jelas ya? Kalau kita apa? Sama ada pihak lelaki atau perempuan, dia tetap kena dipulangkan. Sebab apa? Sebab dia ambil hukum mahar. Wallahu ta'ala a'lam. Ada saran ke? Mawjud? Okey. Ini semalam kan? Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum derma darah? Hukumnya harus. Hukumnya dapat pahala. Kita derma darah dapat pahala. Sebab apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kepada kebaikan dan takwa. Kita derma darah, berapa ramai orang apa? Boleh dirawati penyakit mereka. Orang pembedahan, berapa ramai yang kena perlukan darah. Orang aksiden, berapa ramai perlukan darah. Jadi kita derma darah dapat pahala. Ingat ya? Dapat pahala. Apakah hukum ambil vaksin dalam keadaan terpaksa? Oh, no. Ada dipaksa ke ambil vaksin? Pakai tudung pun tak dipaksa? Oi. Nantilah. Okey, jadi apa hukum dia? Hukum dia? Okey, hukum dia apa? Vaksin ni hukum dia pasal kata. Okey, kita ambil umum lah. Kita tak mau tengok apa. Ada yang kata mudarat, ada kata baik, itu dia orang punya hal lah. Kita balik pada hukum asal berubat. Hukum berubat ni hukum dia harus. Mana harus tu pilihan. Mana apa? Takhiru syai'un. Takhiru baina syai'in. Dibagi pilihan antara dua benda. Nak ambil. Tak mau ambil, tak payah ambil. Jadi mengapa dipaksa pula? Faham tak? Jadi mengapa dipaksa untuk ambil? Undang-undang apa sampai perlu dipaksa tu? Okey, faham tak? Benar harus, mana boleh kita paksa. Itu terpulang. Kalau dia ni tinggi tawakal, aku tak mau berubat, terpulang pada dia. Sebab tu kita kata dalam bab berubat ni, ayyuhuma afdal at-tadawi am as-sabru? Mana lebih baik, kita berubat ataupun kita bersabar? Mana lebih baik? Hukum berubat harus, tapi mana lebih baik? At-tadawi, kita berubat, as-sabru, atau kita bersabar? Mana lebih baik? Okey, setengah kata berubat lebih baik. Sebab Rasulullah sebut tadawu fa innallaha qad ja'ala li kulli da'in dawa. Kerana Allah menjadikan bagi setiap penyakit penawar. Setengah kata sabar lebih baik. Sebab apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan pahala orang bersabar tanpa dihisab. Tapi Imam Nawawi kita tengok, kalau orang ni dia sakit dan dia boleh bersabar tanpa berubat, lebih baik dia bersabar. Dia sakit, Allah bagi aku sakit, nak uji aku sabar. Dia tak ambil ubat. Okey, dia tak ambil ubat. Sebab Sayyidina Abu Bakar waktu dia sakit dia tak ambil ubat. Waktu dia meninggalkan tak ambil ubat. Aku sabar, mengharapkan pahala pada Allah. Lebih baik dia bersabar. Tapi kalau dia tak mampu bersabar, sakit gigi, aku sabar, tapi
Orang tidur tak boleh. Tak payah kau temerang, pergi ambil ubat tahan sakit. Pergi ambil ubat tahan sakit. Lebih baik dia berubat sebab dia tak mampu tahan sakit. Sebab tu mana ada istilah paksa. Kalau paksa ni sistem apa? Sistem dajjal saja paksa orang ni. Sistem paksa ni sistem dajjal. Kamu ikut aku selamat, tak ikut aku menderitalah hidup kamu. Itu nama sistem dajjal, paksa-paksa ni. Agama pun orang tak pergi paksa. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan. Beragama kita tahu sudah. Allah yang benar, Islam ni benar. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama si Allah Islam. Boleh paksa orang masuk Islam? Tak boleh. Sebab apa? Biar keyakinan dia sendiri. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas sudah, tidak perlu paksa-paksa lagi. Kau tak mau Islam, aku tunggulah masuk neraka. Faham tak? Jadi agama yang jelas kebenarannya ni tak boleh paksa. Apa tadi bab vaksin ni? Bukan kita tahu pun, bukan kita yakin betul pun dia penawar. Dia pun zon juga. Bukan kita yakin betul. Ambil vaksin pun kena juga penyakit. Faham tak? Okey, sebab tu agama pun tak boleh paksa. Ini benda harus. Sistem apa paksa orang? Dia ambil vaksin kan tiba-tiba mati. Ada hukum mati syahid ke atau? Okey. Dia ambil vaksin tiba-tiba mati. Dia ambil vaksin tiba-tiba mati. Adakah dinamakan mati syahid? Adakah mati syahid? Okey. Dia kata, okey, dia menderita kah selepas ambil vaksin tu? Sebab dia syahid ni dia al-mat'un. Yang kita sebut hari tu kan. Antara yang sebut syahid ni mati yang apa? Mati yang menderita betul. Sebab tu ini pendapat jumhur. Kalau Imam Ahmad, dia kata kullu muslim yamutu syahidan. Setiap orang Islam mati, dia mati syahid semua. Ini pendapat Imam Ahmad. Dia kata semua mati, sakit jantung pun mati syahid. Tapi dia kalau kita yang mazhab kita, dia kata mati yang apa, dia sakit lama, macam kanser perut, yang sakit dia menderita betul. Tapi ini lepas dia vaksin jam 1, jam 3 jalan. Bukan syahid tu. Sebab dia tak menderita mana pun. Sesak-sak nafas terus mati. Dia kata apa? Itu mati yang tak teruk penderitaan. Kecuali Imam Ahmad. Dia kata kullu muslim yamutu syahidan. Setiap orang Islam dia mati syahid akhirat. Boleh? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah Ustaz kongsikan sedikit tentang kisah Taliban dan Afghanistan? Oh, no. Ustaz nak kongsi apa? Ustaz bukan pernah bersama mereka orang pun. Okey, nak kongsi apa? Tapi kita ingat ya. Sebab tu kita kata, sekarang apa kita? Kita tengok saja apa yang akan berlaku. Kita perhatikan apa yang berlaku. Sebab Rasulullah pernah cerita ya. Sebab Rasulullah sebut apa? Idza tala'at rayatus sud min qibalil masyriq fabayi'uhum walau habwan 'ala salji. Apabila kamu melihat bendera hitam muncul daripada sebelah timur Madinah, kawasan Khurasan. Kalau Syekh Abdul Walid Ani dia kata secara tepatnya Afghanistan. Macam Ustaz sebut sebelum ni. Dia kata maksudnya situ secara tepatnya Afghanistan sekarang sebut. Almarhum Syekh Abdul Walid Ani. Siapa kawan Ustaz dulu pernah dia sebut tentang hadis fitan. Idza tana'at ratis sud min qibalil masyriq. Apabila naiknya satu bendera hitam di sebelah timur, fabayi'uhum walau habwan al-sajji. Biarpun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Naiknya bendera hitam di sebelah timur. Dia kata fi Khurasan wa bidhabti fi ardil Afghan sekarang. Waktu bila? Saya ingat tahun 1990, sebelum 40 lagi. Waktu saya belajar dulu. Jadi cuma apabila kita berhadapan dengan hadis fitan ini, Rasulullah tak cerita bila waktunya. Faham tak? Bila benda tersebut berlaku, Rasulullah tak sebut. Siapa mereka, Rasulullah tak sebut. Rasulullah sebut secara umum. Jadi untuk kita menentukan mereka ni, jangan kita dahului Rasulullah. Cuma kita tengok saja. Sebab apa? Antara tanda satu lagi, selepas naik kumpulan ni, yaqtatilu inda kanzikum salasatun kulluhum abna'ul khalifah thumma la yasiru li ahadin. Rasulullah sebut akan berlaku setelah naiknya bendera hitam sebelah timur, yaqtatilu inda kanzikum, akan berlaku peperangan di sisi Kaabah kamu ini.
kanzikum. Salah satu 3 penjuru. Kulluhum abna'ul khalifah. Semua mereka ini abna'ul khalifah, putra-putra raja. Bapa-bapa mereka dulu pernah mewarisi pemerintahan. Jadi mereka berebut. Summa la yasiru li ahadin. Kemudian tidak ada siapa pun menang. Tidak ada siapa pun menang. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Berlaku peperangan di Kaabah. Jadi kita tengok sajalah apa berlaku selepas ni. Kita hanya tengok. Sebab apa? Rasulullah tak sebut bila, siapa mereka. Cuma kita harap apa? Sebab apa? Selama ini moga-moga cuba kita apa? Harapan kita semoga apa? Naiknya Islam di Afghanistan ini benar-benar melambangkan kerajaan Islam ahli sunnah wal jamaah. Kerana selama ini umat Islam ditayang. Selama ini umat Islam ditayang. Dihidangkan dua versi negara Islam golongan sesat. Satu, Republik Islam Iran dengan Islam versi Syiahnya. Dan juga apa? Negara Arab Saudi dengan Islam versi Wahabi Khawarijnya. Negara Islam tapi berbaik-baik dengan Amerika. Pengkalan tentera Amerika di Arab Saudi. Amerika serang Iraq daripada pengkalan Arab Saudi. Sebut Islam tapi negara jadi apa? Tempat barat serang negara Islam yang lain. Okey, boleh. Sebut negara Islam tapi apa? Pejuang-pejuang Hamas disebut sebagai teroris. Dan sebab tu di Saudi pejuang Hamas ditangkap. Jadi selama ni kita dihidangkan apa? Negara Islam satu apa? Republik Islam Iran dengan versi Syiahnya. Kemudian apa? Ad-Daulah Arabiyah Saudiyah, Mamlakah Arabiyah Saudiyah, kerajaan Saudi dengan Islam Wahabi Khawarijnya. Jadi dengan apa? Bawa masuk ke Mekah ni apa? Bangunan Hilton yang Allah apa? Allah haramkan bumi Mekah daripada orang kafir. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram. Orang musyrik itu najis, jangan mereka hampiri Masjid Haram. Tapi kita tengok apa kerajaan Wahabi Khawarij Saudi buat sekarang. Nah, hotel Hiltonnya, hotel Marriottnya, semua dilonggokkan harta kafir di Mekah. Okey. Jadi sekarang kita harap moga-moga apa? Mereka datang ni betul-betul menggambarkan Islam ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab Taliban ini mereka apa? Kebanyakan berdasar daripada apa? Pakistan bermazhab Hanafi. Fiqh mereka fiqh Hanafi. Fiqh mereka fiqh Hanafi. Sebab mereka dulu awal Islam pada kita lagi. Fiqh mereka fiqh Hanafi. Dan akidah mereka apa? Akidah Al-Maturidiyah. Kita harap mereka benar-benar menggambarkan apa? Okey, Islam ahli sunnah wal jamaah. Itulah harapan kita. Apa-apa kita tengok saja apa berlaku. Semua ni apa? Allah telah susun apa? Okey, wa kulli syai'in qaddarnahu taqdira. Allah sebut wa kulli syai'in, dan setiap sesuatu qaddarnahu taqdira. Kami kadarkan dengan setakdir saja, lengkap sudah. Susun Allah. Kita tengok saja. Faham tu? Kita tengok apa yang mereka lakukan. Cuma kita berdoa apa? Mereka benar-benar melambangkan kerajaan Islam ahli sunnah wal jamaah. Itu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi mazilah. يا ربنا السلطان اللهم صل وسلم اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه ولا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء المنكر والمهن والفتن والشر غيرك وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم